أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, para asatidah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur atas nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang baru sahaja kita dapat sebentar tadi, antaranya adalah nikmat gembira, tuan-tuan. Nabi SAW menyebut lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan dia, tuan-tuan. Apa dia? Farhatun 'inda fatrihi, kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa, tuan-tuan. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita lihat hadis ini, tuan-tuan, kenapa Nabi gandingkan kegembiraan orang yang menahan lapar bila dia jumpa makanan, dia rasa gembira, digandingkan dengan kegembiraan seorang hamba bertemu dengan Allah Ta'ala Azza wa Jal. Sebab itu, tuan-tuan, begitulah maknanya orang yang beriman, orang yang banyak melakukan amal saleh, bila masa tibanya dia Allah Ta'ala ambil nyawanya dan bertemu dengan Tuhannya, begitulah kenikmatan gembiranya macam mana orang yang melihat makanan yang mana dia lapar sepanjang hari, tuan-tuan. Nak menyebutnya, kita kata macam-macam ada ni. Ni ada kuih, ada air, macam-macam jenis air, kuih, macam-macam jenis kuih. Nak menyatakan gembiranya kita melihat makanan itu dan kita boleh berbuka puasa. Begitu jugalah maksudnya orang yang banyaknya amal saleh yang dia lakukan, yang dia tunaikan ketika dia hidup atas dunia suatu ketika dahulu, bila dia kembali kepada Tuhannya yang Maha Agung, maka begitulah kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan makanan saat dia berpuasa, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, itulah di antara nikmat yang perlu kita syukuri bila Allah Ta'ala mendatangkan makanan untuk kita berbuka puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Dengan masa yang singkat, yang ringkas, insya-Allah, kita saban tahun tahu dah puasa ni, tuan-tuan. Matlamat ataupun agenda utama adalah kita nak mencari ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ta'abbud, kita memperhambakan diri kepada Allah itu, maka datanglah dipanggil taqwa. Sebab itu dalam ayat yang tuan-tuan biasa dengar, 183 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya modus operandi kita setiap kali Ramadannya adalah kita berlumba-lumba untuk menunjukkan kepada Tuhan kita, yakni Allah Ta'ala yang Maha Agung, siapakah yang paling tinggi sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sehingga kan disebut, tuan-tuan, Ramadan itu meliputi seluruhnya. Apakah kalau orang duk kata
bila Ramadan ni dia kata, inilah saat aku nak jadi kurus, aku nak kuruskan badan. Boleh tak kurus itu menjadi taqwa pada dirinya? Boleh tuan-tuan. Sebab Ramadan itu semua dari sudut kesihatan itu sendiri adalah proses untuk kita mendekatkan taqarrub kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Cuba kita tilik tuan-tuan. Tuan-tuan, Ramadan ini kalau dari sudut kesihatannya, para ataupun pakar kesihatan dia kata, iaitu inilah saat yang disebut sebagai waktu detoksifikasi. Detoxification ni maknanya proses untuk membersihkan tubuh badan kita tuan-tuan. Kalau lemak yang banyak, untuk dikurangkan lemaknya, kan? Kalau darah yang tak lancar, kita nak usaha melancarkan darahnya. Banyak dari sudut kesihatan itu boleh diperincikan dari sudut Ramadan tuan-tuan. Sebab itu saya suka tuan-tuan untuk kita ambil. Saya pernah tanya pada anak murid saya, dan guru kami tanya soalan pada kami pula bila jadi guru tanya balik pada anak murid kita. Dia kata, ketika kamu berbuka puasa, dia tanya, kalau kamu diberi pilihan, dia kata, makan dan minum, mana satu yang kamu nak? Cuba tuan-tuan jawab. Tuan-tuan kalau waktu buka puasa, tuan-tuan nak minum ke makan dulu? Ada orang, saya nak minum. Ustaz, dahaga. Lagi saya duk kerja buruh, Ustaz, duk angkat batu, duk angkat pasir, duk angkat simen ni. Dia kata, dia kata, minum air lah, dia kata, yang paling sedap sekali nak buka puasa. Dia kata, dah, saya tak haus, saya lapar. Makan. Tuan-tuan, dalam Tibbun Nabawi dibahas, para ulama bahas panjang. Kita tuan-tuan jangan menzalimi tubuh badan kita. Guru kami suka begitu tuan-tuan. Jangan kamu menzalimi tubuh badan kita yang telah Allah Ta'ala kasihnya pada tubuh badan kita ini. Apa dia maksud dia? Dia kata, bayangkan tuan-tuan, kita sahur. Sahur itu ada bahas dia sendiri dari sudut kesihatan. Mungkin tak sempat waktu ni, kita sambunglah hari Ahad minggu depan insya-Allah. Kalau ada masa, waktu, peluang lagi sekali kita bertemu tuan-tuan. Jadual yang sama, kuliah saya tuan-tuan. Kita bersahur tuan-tuan. Lepas kita bersahur tuan-tuan, kita pun berpuasa. Lagi masuk waktu subuh, kita berpuasa. Kita berpuasa tuan-tuan daripada waktu subuh sampainya terbenam matahari. Berapa lama tuan-tuan? Kalau negara kita ni, sebab kita duduk di khatul istiwa, waktu itu adalah 12 jam, kan? Lebih kurang kita kata. Sampai ke 12 jam? Ada. Dia kata pun tak sampai. Orang kata 10 jam. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat waktu yang panjang begitu tuan-tuan, kita kata, banyaknya tenaga yang kita guna. Lagi-lagi orang yang kerja berat, banyak tenaga yang akan diguna lagi-lagi bulan Ramadan. Sebab itu, orang yang boleh menahan nafsu dirinya daripada tergoda untuk membatalkan puasanya ataupun berbuka, selama mana tiada keuzuran baginya yang dia rasa mampu, masih dia mampu untuk dia tanggung, sampailah kepada di akhir terbenam matahari, azan dilaungkan, maka dia berbuka puasa. Itulah di antara orang yang champion tuan-tuan. Jadi tenaga banyak. Contoh, orang kata orang yang mungkin tak kerja berat, kerja sebagai orang kata di pejabat, duduk dalam akaun, tetap letih tuan-tuan. Sebab orang yang kerja sebegitu, boleh jadi dia akan menggunakan minda akal dia untuk berfikir, untuk dia menyelesaikan satu masalah, untuk dia mendatangkan perancangan dan sebagainya. Dia kerah otak dia, dan dalam masa yang sama dia juga akan rasa letih. Jadi ulama bahas tuan-tuan, di sini makan dulu ke minum dulu? Jadi diambil daripada ayat dalam peristiwa Maryam, dalam surah Maryam tuan-tuan.
Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan ingat nah, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِسْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Kata Allah Ta'ala, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, bila mana telah datang kepada Maryam itu nak beranak. Kontraksi, mana makhad itu adalah contraction berlaku, nak beranak, untuk melahirkan siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Jadi ringkaskan sampai kepada ayat wa huzzi ilaiki bi jis'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Itulah saat ketika Maryam melahirkan siapa? Isa alaihi salam. Seorang perempuan nak melahirkan anak, tuan-tuan, memerlukan kudrat yang banyak, tenaga yang begitu banyak nak gunakan untuk kita hak orang lelaki ni. Macam mana? Sebab tu tuan-tuan tengok banyak kajian, tuan-tuan, kita kena sikit je lembik dah, kena jarum pun sakit sikit kita tak tahan. Orang perempuan relax, sebab itu lumrah yang Allah Ta'ala kurniakan pada golongan perempuan, wanita, dan berbeza dengan golongan lelaki. Lelaki ni dari sudut kudrat, kekuatan dia adalah berbeza dengan perempuan. Tetapi dari sudut ketahanan sakitnya itu, lelaki tidak mampu menanggung sakit seperti mana orang perempuan. Jadi orang perempuan nak beranak, tuan-tuan, dia guna kudrat yang banyak. Sebab itu ayat yang berikutnya kata Allah Ta'ala Azza wa Jal, kata Allah, fakuli washrabi wa qarri aina, kata Allah. Fa huruf ataf. Kalau mengaji nahwu boleh tahulah maknanya di situ. Fa di situ bidunil fatrah, tanpa ada waktu tertentu ataupun tiada tempoh, mana sesegera itu maksudnya. Sesegera itu kata Allah, kuli, Allah perintahkan Maryam makan. Kemudian washrabi, baru minum. Kalau tuan-tuan buat minum dulu, ya tak ada masalah, tidak ada kata fatwa, kata haram. Tak, cuma di sini perbahasan dari sudut kesihatan, tuan-tuan. Jadi makan dulu. Soalannya timbul lagi, makan apa? Tuan-tuan jangan dok terasa pula, ustaz tadi dok tengok aku makan dok sental bantai. Dia kata, oh mampu dah apa ni. Dia kata, dah kita ini dipanggil, kita muhasabah. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi pesan dah. Nabi kata, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dengan penuh keinsafan, dan dia mencari, dia menghitung, dia memuhasabah dirinya, maka orang itu diampunkan dosanya di sisi Allah, kata para ulama, dosa-dosa kecil. Jadi tuan-tuan jangan terasa, tuan-tuan, kita bincang ni kita panggil mudzakarah, tuan-tuan. Jadi makan dulu. Soalannya pula, makan apa? Ayam golek, kuih pelita, tepung pelita, mahalnya sekarang ni, masya-Allah. Ada dulu berapa ya? Kan, mungkin pasal daun pisang daun tu kok mahal tu. Kan? Makan apa, tuan-tuan? Dalam ayat yang tadi disebut, kata Allah Ta'ala, wahuzzi, wahai Maryam, goncanglah pokok. Ilaiki bijis'in nakhlah. Pokok kurma itu digoncang, maka jatuhlah kurma itu rutaban janiyya. Orang Kelantan kata jatuh berapa babak gitu. Okey. Jadi kata para ulama, Maryam makan manisan fitrah sebab untuk mengembalikan badan kita untuk menjadi lebih baik kesihatannya itu. Bila kita dah guna habis tenaga, lagi kita puasa pula, tuan-tuan, maka makanan yang terbaik untuk diambil pada awal ketika kita berbuka puasa ialah manisan fitrah. Manisan fitrah tu macam mana? Kurma. Biasa orang ini belum puasa ni kurma lah popular. Buah lain boleh tak? Boleh. Seperti buah tembikai boleh, kan? Asalkannya manis fitrah, asli, original, bukan manisan tiruan. Jadi sebab
untuk mencernakan tenaga itu dengan pantas. Kemudian kata Allah Ta'ala, washrabi, kata Allah Ta'ala pada Maryam, minumlah. Minum air apa soalannya? Jumhur ulama, bahkan kata ittifaqul ulama dalam perbahasan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni maknanya kesihatan, memahami dari sudut kesihatan Nabi SAW. Perubatan Nabi, maknanya kita nak memahami bagaimanakah penjagaan kesihatan di sisi Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, air yang kita minum sepatutnya adalah air fitrah yang asli, iaitu air apa? Mineral. Kalau tak ada air mineral ni tuan-tuan, air apa tuan-tuan? Orang dulu tuan-tuan, saya ingat lagi mak saya sampai ke hari ni tuan-tuan, duk janganlah duk balun lai cikang ke ABC ke, dia kata balunlah air ni dulu. Kita dulu mana nak tak? Tak sedap, tak ada rasa. Orang dulu ni tak tahulah, dia punya kefahaman dia itu macam mana mungkin, kerana adat, pegangan adat itu yang kuat, tetapi dalam masa yang sama memberi kesan yang baik kepada mereka. Kan? Minum air mineral tuan-tuan, sebab dia boleh untuk merembeskan apa dia, manisan fitrah tadi dengan pantas ke seluruh tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan bayangkan, sebab tu Nabi kata tadi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kita ihtisab sekarang ni, kita muhasabah. Munasabah dah, aku setengah mati puasa, setengah hari kita puasa tuan-tuan, tiba-tiba yang kita hantar masuk dalam urat darah kita ini racun yang dahulu menjadi awal muqaddimahnya. Saya tak kata tuan-tuan tengok bukan macam nak makan saya. Dia kata, ai ustaz ni, dia kata, tuan-tuan kita bincang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada doktor yang di sini bekerja, boleh tanya doktor tuan-tuan. Doktor yang lebih arif, cuma saya ni secara umum saja membahaskannya. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kita ihtisab sekarang ni, kita minum air tebu, kita tak minum air ni tuan-tuan. Minum air tebu. Yang masuk dalam badan kita tu, air tebu tu ada gula, biasa orang letak gula yang bukan asli lah, masuk dalam badan kita tuan-tuan, untuk dihantar di seluruh tubuh badan kita, disalur daripada pembuluh-pembuluh darah kita tuan-tuan, untuk mengembalikan tenaga. Kita kata, aku nak kurus, aku nak kurangkan berat badan Ramadan, tapi tak kurang-kurang, jadi makin berat badan, gemuk dah, tak kurang-kurang badan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau kita lihat dari sudut kesihatan, kalau kita kaji secara dalam tuan-tuan, amik, tidakkah mendatangkan takwa kita pada Allah Ta'ala tadi? Bila kita bahas begini, kita cari, kita fahamkan elok-elok, kasihnya Allah Ta'ala Azza wa Jal. Tuan-tuan bayangkan, tengok letih darah kita ni tuan-tuan, sifat darah kita ini adalah boleh drill. Dia makhluk yang hidup, dia boleh drill tubuh badan kita untuk mencari ruang ataupun menghasilkan jalan bagi darah itu berjalan dengan lancar dalam tubuh badan kita. Maka bila dia tebuk, ada laluan, maka laluan itu dipanggil apa? Pembuluh darah, ataupun bahasa mudah, urat kita. Kan? Kita tak kasihankah pada tubuh badan kita tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala datangkan syariat ni tuan-tuan, bukan dari sudut kita nak bahas akidahnya, ada bahas akidahnya. Syariah ada dari sudut fiqahnya dibahas, ada dari sudut fiqahnya. Dari sudut akhlaknya dibahas, dari sudut sunnahnya ada. Cuma kita nak ambil sedikit dari sudut faktor kesihatan untuk mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasihnya Allah Ta'ala pada kita tuan-tuan, datangkan syariat ini kepada ummatul muslimin. Kalau ikut tahun Masihi, 365 hari tuan-tuan, 365 hari. Kita dalam setahun kita berpuasa hanya 30 hari, ada baki berapa? 335 hari. Lebih kurang kita kata 5% lah. 30 hari itu 5%. Kita tuan-tuan bila dengar, ada orang tuan-tuan bila dia dengar puasa ni, nak puasa dah ni 30 hari, lama puasa 30 hari. Awal-awal dia dah downgrade kan dia punya motivasi dalam badan, dalam diri dah. Sebab itu orang yang bila dia awal-awal
dia lemah dengan mendengar Ramadan itu sendiri, maka potensi untuk dia jatuh dan terus jatuh dalam moral Ramadan sampai di akhir Ramadan ia sangat-sangat tinggi. Tapi masih tetap boleh dibaik pulih sekiranya dia naikkan balik motivasinya tentang mencintai, rasa cinta dia terhadap Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang tidak pernah usaha untuk mendatangkan rasa kasih pada Ramadan, dia tak akan pernah rasa sonok dengan Ramadan. Terus terang saya kata, kita tak pernah tuan-tuan. Sebab apa? Orang dulu tuan-tuan, hari ni malap habis dah kita tuan-tuan. Orang dulu satu Ramadan terang benderang rumah. Sedangkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ni cerita dari sudut psikologi, kesihatan hati kita tuan-tuan tentang Ramadan. Umar radhiyallahu anhu pesan dah kepada sahabat-sahabat yang lain, bila masuk satu Ramadan, terangilah rumah kamu. Sebab apa tuan-tuan? Psikologi tuan-tuan. Orang yang mandom, orang yang malap Ramadan dia tuan-tuan, bila tengok dengan meriahnya, dengan ada lampu, kita kata macam lampu raya lah, kita kata pasang lampu raya tuan-tuan, terang benderang satu Ramadan, terang benderang tuan-tuan. Anak-anak, orang yang tak suka Ramadan pun boleh jadi suka dengan Ramadan. Hatinya yang sakit tadi, ada penyakit dalam jiwa dirinya, pulih dengan sebab orang lain yang tolong bantu untuk pulihkan. Sebab itu orang dulu dia nak ambil semangat daripada orang lain tu sendiri juga. Jadi tak pelik tuan-tuan. Sebab itu kita kalau awal-awal lagi dah malap Ramadan kita tuan-tuan, maka sampai akhir Ramadan kita akan malap. Sebab itu kesihatan jiwa ini tuan-tuan mustahak untuk dibina. Kita kena belai hati kita. Hati ini sentiasa dibelai tuan-tuan, sebab dia itu dipanggil qalbun. Dia ini berbolak-balik. Jadi tuan-tuan, balik pada cerita kita tuan-tuan dalam bab detoksifikasi tuan-tuan. Nasihat saya tuan-tuan, kalau kita buka puasa tuan-tuan, benda yang pertama adalah cari manisan fitrah. Yang kedua selepasnya itu adalah air minuman fitrah, iaitu paling kurang air kosong, kita kata air jarang ataupun air mati. Minum hak tu dulu tuan-tuan. Kemudian bagi relax, makan buah lagi relax, tenang, supaya untuk menghantar sumber tenaga asli yang fitrah tadi dalam tubuh badan kita, untuk menjadikan tubuh badan kita sihat. Dan makan dengan apa yang perlu saja, mengikut kadarnya. Hari ini tuan-tuan, orang kata kurma ni sunnah. Ya, secara umumnya sunnah. Tetapi kita lupa satu lagi di belakang itu, iaitu pemakanan sunnah yang juga kita perlu ambil tahu. Nabi SAW sebut, man tasabbaha bi sab'ati tamratil ajwah, siapa yang berpagi-pagi, maknanya awal pagi itu dia makan 7 biji kurma ajwah, maka dia terhindar daripada penyakit dan racun. Tuan-tuan, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita dengar ni kurma ni, kurma ni sunnah, makanan sunnah kita kata. Tapi pemakanan sunnah kita tak ambil berat tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, dia kencing manis, dia balun sampai 10 biji kurma, hyper pula. Rasa-rasa jadi apa? Hari-hari dia bedal macam tu tuan-tuan. Hari-hari dia bedal macam tu. Jadi sebab itu Tibbun Nabawi tuan-tuan, dia membahaskan benda ini. Ulama bahas lama tuan-tuan. Semoga hari ini tuan-tuan, di antara orang yang begitu aktif membahaskan Tibbun Nabawi, di antaranya adalah seperti Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, satu buku yang dikarangnya pemakanan sunnah tuan-tuan. Dia nak ceritanya apa dia tuan-tuan? Peri pentingnya kita selalu melihat pada makanan sunnah. Bila kata kambing dengan lembu, selalu kita pilih kambing itu makanan sunnah, lembu bukan makanan sunnah. Lembu itu makanan sunnah juga kalau ikut Nabi pernah makan lembu. Cuma kadar itu keperluan. Ini yang di bulan Ramadan tuan-tuan, mendidik kita mengambil makanan, kadar makanan mengikut keperluan, bukan mengikut kehendak. Kehendak itu apa? Nafsu. Itu yang kita cari, yang disebut la'allakum tattaqun. Taqwa itu yang datang sebab bila kita renung tadi, bila kita ihtisab tuan-tuan, benda ini tuan-tuan yang saya sebut, kita sebut bincang tadi, maka datanglah sifat dalam diri kita. Kita rasa
kasihnya Allah Ta'ala pada kita, tuan-tuan. Allah bagi ada satu puasa 30 hari ni, tuan-tuan, ibarat macam meja servis kenderaan, tuan-tuan. Kenderaan kita, tuan-tuan, kalau tak ada meja servis, kalau kita tak mau buat, ranap kenderaan kita, tuan-tuan. Tak boleh pakai lama. Jadi nak sebutnya, nak tunjukkan, kalau kita renung tadi dalam apa yang disebut itu tadi, kasihnya Allah pada kita, di situlah yang kita rasa nikmatnya Ramadan. Maka datanglah ketakwaan dalam diri kita, meyakini. Itu disebut man sama Ramadan imanan, bahawa dia yakin sungguh dia dengan syariat Ramadan ini yang Allah Ta'ala datang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu faktor yang kecil je. Dari sudut kesihatan kita bahas, bukan kita bahas dari sudut faktor yang lain yang besar, lebih dalam bab akidah, dalam bab fiqahnya. Kita hanya bahas dari sudut yang kecil, kesihatan itu sahaja. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, maka kita mengambil peluang supaya apa? Ramadan kita tidak, orang kata, benda yang berulang yang sama aja. Kita dok kata aku nak sihat dalam bulan Ramadan, tapi sihatnya pun tak. Jangan kata pahala, sihat pun kita tak dapat. Apa yang kita dapat? Nabi cakap dah, Nabi beritahu laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash. Tak ada apa bagi orang yang berpuasa itu yang dia dapat, hanya lapar dan dahaga sahaja. Kita kata tadi, kita tolaklah dalam cerita pahala ni. Sihat itu sendiri pun kita tak berjaya nak usahakan. Lagilah dalam bab tahajud, tuan-tuan, lagi nak baca Quran. Kalau bahas Quran, tuan-tuan, di antara disebut kajian, tuan-tuan, orang yang banyak baca Quran dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, adalah orang yang paling stabil jantungnya. Jantung dia tu paling stabil, tuan-tuan. Sebab pertama syarat dia adalah dia membaca Quran itu mesti bitajwid, dengan tajwid yang betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar saya baca, tuan-tuan, ayat Quran dengan tunggal langgang, tuan-tuan yang tak boleh baca Quran belakang dengan fasih pun, kita rasa sesak nafas, betul tak? Imam ni baca tunggal langgang, tajwidnya entah ke mana, panjang pendeknya ikut dan dia ya. Betul tak? Lagilah kalau kita dengar orang yang pakar, yang aqra, yang qari baca Quran, kita rasa tenang, tuan-tuan. Jantung kita bergerak mengikut tempo yang ada pada Quran. Sebab itu kajian sebut, tuan-tuan, ini bab sehat je, tuan-tuan. Saya cerita sehat, saya tak cerita fadilat dalam baca Quran dari sudut lainnya. Kita nak cerita sehat je. Kita banyak baca Quran ataupun kita tak mampu baca Quran macam mana orang yang pakar baca Quran, mendengarnya itu juga sudah menjadi satu kenikmatan, tuan-tuan. Dengar Quran, orang yang pakar baca Quran, kita dengar dengan alunannya, dengan tajwidnya yang tepat, dengan makharijul hurufnya yang tepat, tuan-tuan, kita rasa tenang je kita dengar. Jantung kita pun bergerak. Cuba tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan suruh orang yang tak pandai baca Quran, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan boleh cek jantung tuan-tuan, darah tuan-tuan. Jadi imam belakang kita duduk belakang ni, tak kena ni, dia ni baca, mula rimah. Di situ stres, tekanan berlaku. Ni baru kita bahas sehat ya, tuan, tentang cerita sehat. Belum lagi tentang orang yang berzikir dalam bulan Ramadan. Kenapa sampai ke orang yang berzikir bulan Ramadan tu sampai datang kenikmatan, ketenangan dalam dirinya, kita tak pernah dapat macam dia dapat. Sebab apa dia, tuan-tuan? Dia dah lama amalkan untuk belai hati dia dengan mengingat Allah Ta'ala, dengan subhanallah, alhamdulillah. Kita bila zikir assalamu, bosan lah, stres. Sebab tu, tuan-tuan, Ramadan kita perlu bina, tuan-tuan, untuk usaha dapatkan apa dia, kenikmatan Ramadan itu, sehinggalah kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar semakin lama. Sebab tu Ramadan yang akan datang, waktu kita akan temui benda yang lebih baik pada tu. Ramadan akan datang, kita akan jumpa yang lebih baik pada tu. Sebab kita adalah orang yang sentiasa untuk upgradekan Ramadan kita. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sebagai kesimpulannya, tuan-tuan, yang kita bahas sekali sikit, tuan-tuan, dari sudut kesihatan, tuan-tuan, sihat itu mahal, tuan-tuan. Sihat itu mahal, tuan-tuan.
Sebab apa tuan-tuan? Dengan sihat itu kita boleh beribadah kepada Allah. Kita boleh melangkah datang masjid ke rumah Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita boleh menunaikan ibadah solat secara sempurna, dengan kita boleh rokok, dengan kita boleh sujud tuan-tuan. Bila mana kita tak jaga kesihatan kita tuan-tuan, jangankan kata ibadah, benda yang kita suka, hobi, apa pun semua akan royub tuan-tuan. Sebab itu antara Ramadan ini yang kita boleh dapatkan untuk dari sudut ketakwaannya, bila kita renung ihtisab benda ni tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kasihnya pada kita tuan-tuan, datangkan Ramadan untuk merehatkan tubuh badan kita sebagai proses detoksifikasi tadi. Nah, jadi tuan-tuan, makanlah, silalah makan, saya tak larang makan, tetapi mengikut kadar yang perlu pada tubuh badan kita tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Aku liqali hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.